Selamat kembali ke Axis of Truth di JNS. Kenapa ahli politik Demokrat begitu teruja berkempen bersama seorang lelaki yang berkata Amerika layak menerima serangan 11 September? Itulah soalan yang saya asyik tanya diri sendiri selepas UK melarang aktivis sayap kiri ekstrim Hasan Piker daripada memasuki negara itu dan separuh daripada Parti Demokrat terus mengangkatnya sebagai seorang syahid. Tetapi daripada semua orang dalam politik Amerika, kenapa individu yang bermasalah ini, yang kini sedang disiasat oleh kerajaan AS Serikat kerana kemungkinan melanggar sekatan apabila melawat Cuba, menjadi pilihan? Kenapa dia yang begitu ramai ahli politik demokratik terdesa-desa untuk pertahankan? Sebagai peringatan, inilah siapa Hasan Piker sebenarnya. Amerika memang layak dapat 11 September, bro. Aku cakap betul. Faham saya, pemilik hartanah di sana memilih untuk langsung tidak menyewakan hartanah mereka. Ya, bunuh mereka. Bunuh orang-orang sial tuh dan bunuh mereka di jalanan. Biar jalanan dipenuhi darah kapitalis merah mereka, bro. Engels menulis tentang konsep pembunuhan sosial. Dan Brian Thompson sebagai CEO United Healthcare sedang melakukan pembunuhan sosial yang sangat besar. Bentuk-bentuk keganasan yang disistematikan. Kerana kesakitan yang meluas yang telah dicipta oleh sistem penjagaan kesihatan swasta untuk rakyat Amerika biasa. Saya melihat begitu ramai orang terus memahami mengapa kematian ini telah berlaku. Namun begitu, semakin ramai calon Demokrat tidak menjauhkan diri daripada Hasan Piker. Mereka malah mencari sokongan beliau. Dan Piker bukanlah sekedar seorang pengulas rawa yang pernah membuat satu komen buruk bertahun-tahun lalu. Kita sedang bercakap tentang seseorang yang benar-benar percaya kepada keganasan politik, bahawa ia adalah wajar. Seseorang yang secara terbuka menyokong ideologi komunis dan jihadis. Tetapi, dia sendiri sebenarnya mengamalkan nilai yang bertentangan di Barat dengan pakaian berjenama mewah dan gadget kapitalis yang mahal. Kita sedang bercakap tentang seseorang yang berulang kali mempertahankan Hamas dan memberi alasan untuk Hamas, sebuah kumpulan yang ditakrifkan sebagai pengganas oleh AS Serikat yang telah menculik dan membunuh berpuluh-puluh rakyat Amerika pada 7 Oktober. Saya rasa penting untuk memahami konteks sejarah di mana penentangan ganas itu berlaku. Tidak ada sebarang konteks untuk membunuh ratusan remaja. Ada tak? Saya rasa memang betul ya, saya rasa memang ada ya. Saya rasa penting untuk memahami konteks di mana penentangan ganas itu berkembang. Sama ada Hamas atau mana-mana kumpulan militan. Mereka ini bukanlah raksasa yang kejam. Tetapi perbuatan mereka memang sangat mengerikan, betul? Tetapi ia bukanlah berpunca daripada kecenderungan antisemitik kuno atau kerana mereka mahu keluar dan melakukan perkara seperti rogol beramai-ramai. Menyerang dari semenanjung Gaza ke Israel. Ya. Adakah anda fikir mereka tidak didorong oleh antisemitisme, memandangkan mereka membunuh orang awam? Tidak. Tidak. Itu memang luar biasa. Dan seseorang yang memanggil Yahudi Ortodoks sebagai inbred, tapi itu tidak menghalang pihak Demokrat. Lihat apa yang baru-baru ini berlaku di Michigan. Hanya beberapa minggu selepas serangan pengganas di sebuah sinagog di Michigan, calon Senat Demokrat Michigan, Abdul El Sayed, bukan sahaja muncul bersama Hasan Piker dalam satu acara kempen, malah beliau juga enggan mengecam komen-komen lalu Piker yang sangat mengejutkan. Kemudian Abdul El Sayed pergi lebih jauh lagi dengan menyertai sebuah podcast anti-Israel yang membela komen-komen pro-pengganas Hasan Piker yang berulang kali dan mendakwa bahwa komen-komen itu hanya diambil di luar konteks. Sekarang, saya pasti tiada siapa yang terkejut bahwa Abdul El Sayed juga telah menyebarkan stereotip diskriminasi terhadap orang Yahudi dengan menyindir bahwa mereka mempunyai kuasa luar biasa ke atas kerajaan Amerika. Selepas serangan di Michigan, beliau juga memberi respon dengan mengecam serangan tersebut, tetapi pada masa yang sama turut mengecam serangan Israel di Lebanon kerana nampaknya itu dianggap masuk akal. Kecam satu konflik yang berlaku beribu-ribu batu jauhnya tanpa sebarang kaitan sebenar dengan serangan ke atas kanak-kanak Yahudi Amerika secara rawa di sebuah sinagog di Michigan. Baiklah, dan inilah bahagian yang saya benar-benar sukar untuk faham. Jika anda bertanding untuk Senat Amerika Syarikat, kenapa orang inilah yang anda mahu perkenalkan kepada pengundi? Kenapa itu penonton yang anda kejar? Kalau inilah nilai-nilai parti anda sebenarnya tidak mewakili apa yang pernah menjadi Parti Demokratik. Anda mewakili fahaman anti-Amerika yang berasaskan ideologi mangsa jihadis dari dunia ketiga. Dan malangnya, corak itu sedang berulang dalam kalangan ramai calon Demokratik sekarang. Lihat saja Maureen Galindo di Texas.
Sekarang syukurlah Maureen sudah pun kalah dalam perlombaannya. Tetapi sebelum itu, dia telah memuat naik satu video di mana dia bercakap tentang menukar sebuah pusat tahanan imigresen menjadi penjara. Untuk Zionis Amerika, bukan rakyat Israel, bukan orang asing, tetapi Zionis Amerika. Apabila saya kata saya mahu Zionis bilioner dipenjarakan, itu tidak bermakna saya mahu orang Yahudi ditempatkan di kamp tahanan. Jadi kenapa saya menerima begitu banyak ugutan bunuh dan hinaan daripada penyokong MAGA? Sebenarnya itu masuk akal, saya sedar. Nampaknya penyokong MAGA dan Zionis Yahudi adalah orang yang sama. Mereka bercakap dengan cara yang sama, dan itu kerana MAGA adalah bentuk Zionisme Kristian yang sedang berkembang. Itulah cara mereka mahu mewujudkan negara agama di Amerika Syarikat melalui MAGA. Itulah juga matlamat Zionisme, iaitu untuk mewujudkan negara agama yang berasaskan ketuanan kulit putih. Jadi, saya tak kisah apa agama anda. Jika anda seorang Zionis, maksudnya anda percaya bahawa anda berhak ke atas tanah, atau seseorang itu berhak ke atas tanah, berdasarkan kepercayaan agama. Dan jika anda sanggup membunuh semua orang Semitik demi itu, ya, saya rasa anda berbahaya kepada kemanusiaan dan patut dipenjarakan. Ini bukan pun perdebatan tentang polisi Israel. Ini tentang seseorang yang bercakap mengenai menghukum rakyat Amerika yang percaya pada hak sivil Yahudi. Dan entah bagaimana perkara ini tetap berlaku. Calon-calon demokratik mengeluarkan kenyataan yang sangat antisemitik atau sesuatu yang beberapa tahun lalu pasti dianggap sebagai anti-Yahudi oleh semua orang. Namun, daripada disingkirkan sebagai calon, Parti Demokratik yang baru-baru ini telah dikuasai oleh Demokratik Sosialis Amerika memberi alasan untuk perkara itu, tetapi keadaan semakin teruk. Lihatlah calon Kongres Demokratik Adam Hamawi di New Jersey yang baru sahaja memenangi pemilihan utama. Sekarang Hamawi bukan sekadar pelampau kiri, dia mempunyai kaitan sebenar dengan keganasan. Dia adalah sekutu rapat Omar Abdel Rahman, Syekh buta itu, yang kemudiannya disabitkan bersalah berkaitan dengan pengeboman World Trade Center pada tahun 1993. Dia telah mengembara bersamanya, menjadi penterjemah untuknya, dan bahkan menjadi saksi pembela dalam perbicaraannya berkaitan rancangan keganasan itu. Pada tahun 1994, dia telah menjadi sukarelawan untuk sebuah kumpulan yang berkaitan dengan Al-Qaeda di Bosnia. Dan kemudian pada tahun 2024, Hamawi telah menjadi sukarelawan di sebuah hospital di Gaza, yang mana pemimpin Hamas Muhammad Sinwar bersembunyi di bawahnya. Sudah tentu, Hamawi mendakwa tiada apa-apa yang mencurigakan tentang hospital itu, dan bahwa Israel menyasarkan orang awam. Jika itu masih tidak cukup, beliau juga menyokong sekatan senjata ke atas Israel dan menentang pembiayaan untuk Iron Dome yang bersifat pertahanan. Hamawi adalah salah satu contoh yang paling ekstrim, namun beliau hanyalah salah seorang daripada ramai calon Demokrat yang mempunyai komen yang sangat membimbangkan, serta rekod hubungan dan retorik yang berbahaya dan ekstremis. Terdapat juga kawaas yang lain, seorang calon Senat Negeri New York yang mengatakan 11 September adalah akibat daripada kolonialisme Amerika. Terdapat calon Senat Aya Sekat Graham Platner yang secara literal mempunyai tattoo Nazi, yang nampaknya tidak lagi menjadi isu bagi Demokrat. Dan kemudian terdapat calon Kongres Amerika Serikat Daria Liza Avila Chevalier, seorang lagi calon DSA yang turut serta dalam protes anti-Israel di New York pada 8 Oktober 2023 di Bandaraya New York. Realiti yang menyedihkan ialah pendirian yang dahulunya hanya wujud di ruang aktivis pinggiran, kini mula muncul dalam perlumbaan Kongres di seluruh negara. Dan bahkan ahli Demokrat sendiri mula mengakuinya. Mallory McMorrow, seorang calon Senat Demokrat di Michigan, telah ditanya sama ada Parti Demokrat mempunyai masalah antisemitisme. Dan jawabannya adalah ya, tanpa ragu-ragu. Malah keluarganya sendiri pernah menjadi mangsa perkara itu. Suaminya yang beragama Yahudi telah dimaki dengan kata-kata antisemit ketika berjalan bersama anak perempuan mereka yang berumur 5 tahun di luar. Itulah seorang Demokrat yang menceritakan apa yang disaksikannya sendiri. Adakah terdapat masalah antisemitisme dalam Parti Demokrat? Syekh McMorrow, memang ada. Di konvensyen Demokrat, seorang peserta telah menjeritkan kata-kata antisemit kepada suami saya yang beragama Yahudi ketika beliau sedang berjalan bersama anak perempuan saya yang berumur 5 tahun. Itu sangat menakutkan. Jadi jika ini keadaannya, kenapa pihak atasan dalam Parti Demokrat membiarkan perkara ini berlaku? Kenapa mereka bertindak seolah-olah mereka yang secara terang-terangan menyokong kedanasan politik sebenarnya adalah suara sah Gen Z dan masa depan parti seperti Hasan Piker? Karena saya rasa soalan itu memberitahu kita sesuatu yang penting tentang apa yang sedang berlaku dalam parti. Beberapa tahun lalu muncul bersama seseorang yang mengatakan bahwa Amerika layak menerima 99/11 akan menjadi bunuh diri politik.
Namun hari ini, seorang calon untuk Senat Amerika Syarikat melihatnya sebagai satu peluang. Beberapa tahun lalu bercakap tentang penjara untuk Zionis Amerika akan menamatkan kempen. Hari ini, ia menjadi satu lagi kitaran berita. Dan beberapa tahun lalu, banyak pendirian seperti ini hanya terhad kepada sekumpulan kecil aktivis. Hari ini, merekalah masa depan Parti Demokratik yang menimbulkan persoalan di manakah sebenarnya golongan kiri. Di manakah Demokrat yang cintakan Amerika Syarikat, yang percaya bahawa antisemitisme sepatutnya tidak boleh diterima, sama ada ia datang dari kanan atau kiri, yang faham bahawa anda boleh menyokong hak asasi manusia tanpa memberi alasan untuk Hamas, yang tidak menyokong golongan radikal yang membakar bendera Amerika. Kerana pandangan seperti itu tidak sepatutnya ada tempat sama ada di pihak kiri atau kanan. Sebuah demokrasi yang sihat memerlukan perbezaan pendapat. Ia memerlukan perdebatan. Ia memerlukan orang dengan idea yang berbeza, berdebat dengan niat yang baik kerana mereka akhirnya mahu negara berjaya, bukan kerana satu pihak mahu memusnahkannya demi jihadisme dunia ketiga. Hasan Piker membenci Amerika dan itu bukan apa yang pernah dia tawarkan. Dia tidak mahukan penyelesaian. Projek politik Hasan Piker dibina atas meyakinkan orang bahawa Amerika adalah masalahnya, bahawa institusinya adalah masalah, bahawa orang Yahudi adalah masalah dan bahawa negara itu sendiri mesti mengalami semacam revolusi komunis. Apa yang saya rasa paling mengganggu bukanlah kerana Hasan benar-benar mempercayai perkara-perkara itu. Lagipun, dia hanyalah seorang troll yang jahil yang berpura-pura mempunyai ketelitian intelektual, walaupun sebenarnya tidak. Apa yang sebenarnya saya rasa mengganggu ialah ahli politik kini mencari sokongan Hasan, mengejar penontonnya, dan menganggapnya sebagai sekutu yang boleh dipercayai. Itulah sebabnya saya rasa larangan UK itu sebenarnya hanyalah satu pengalih perhatian, dan dia coba memutarkannya untuk kepentingan dirinya sendiri dengan, tunggu sekejap, memburukkan orang Yahudi. Inilah isu yang lebih besar di sini. Adakah partai politik utama Amerika kini semakin menerima individu yang dahulunya dianggap sangat toksik dari segi politik? Tidak lama dahulu, semuanya adalah usaha terdesak untuk mendapatkan sokongan daripada Gen Z, generasi yang paling terkesan secara kronik oleh usaha subversif dari China, Qatar, Republik Islam Iran, dan lain-lain. Melalui media sosial, jika partai itu tidak dapat menghadapi masalah tersebut dengan jujur, ia hanya akan menjadi semakin teruk. Mengorbankan nilai-nilai Amerika dan keupayaan untuk berdebat secara beradab dengan matlamat bersama untuk memperbaiki negara adalah satu nilai dan tradisi Amerika yang patut diperjuangkan. Hakikat bahawa Demokrat telah menyerah terhadap perkara itu adalah satu petanda yang sangat membimbangkan untuk seluruh negara. Tetapi keengganan untuk menghadapi realiti ini tidak terhad kepada politik dalam negara sahaja. Kerana ketika ahli politik sibuk mempertahankan Hasan Piker minggu ini, penyiasat persekutuan sedang membongkar sesuatu yang sama berbahaya, iaitu rangkaian pemerolehan Republik Islam yang beroperasi melalui Amerika Syarikat sendiri. Dan semakin mendalam anda menyelami kisah ini, semakin ia mendedahkan satu lagi ilusi yang Washington enggan lepaskan selama berdekad-dekad. Mereka memang tidak memahaminya. Minggu ini, Jabatan Kehakiman mengumumkan penahanan Jamshid Ghomi, seorang warga negara Dui Amerika Syarikat Iran yang tinggal di Newport Coast, California. Beliau ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat teknologi yang berpangkalan di Iran dan pendakwa persekutuan mengatakan beliau telah menghabiskan bertahun-tahun memperoleh peralatan rangkaian, keselamatan dan penyulitan yang berasal dari Amerika Syarikat untuk pelanggan di Iran, termasuk yang mempunyai kaitan dengan institusi nuklear dan ketenteraan rejim itu. Dalam bahasa mudah, dakwaan tersebut ialah teknologi sensitif Amerika telah diperoleh melalui Amerika Syarikat dan dipindahkan ke tangan Republik Islam, betul-betul di bawah hidung Amerika Syarikat. Ini susulan penahanan serupa terhadap rakyat Iran Amerika lain yang baru-baru ini didedahkan bekerja untuk rejim tersebut. Dan dalam banyak kes, mereka telah melakukan perkara ini selama bertahun-tahun, menunjukkan masalah yang sama yang kita sering lihat berulang kali di Amerika. Ini susulan penahanan serupa terhadap rakyat Iran Amerika lain yang baru-baru ini didedahkan bekerja untuk rejim tersebut. Dan dalam banyak kes, mereka telah melakukan perkara ini selama bertahun-tahun, menunjukkan masalah yang kita sering lihat berulang kali dalam dasar Amerika terhadap Iran dari kiri hingga kanan. Washington boleh mengenal pasti sebahagian daripada rangkaian rejim selepas kerosakan berlaku. Ia boleh membuat tangkapan, memfailkan pertuduhan dan menulis siaran akhbar. Tetapi berkali-kali Amerika Syarikat telah terbukti tidak sanggup berdepan dengan realiti yang lebih besar, iaitu rejim itu bukanlah sebuah kerajaan biasa yang boleh dipujuk untuk berkelakuan baik. Dan inilah sebabnya dasar Amerika di Timur Tengah terus gagal. Bukti A. Adakah anda bercakap tentang anak lelaki pemimpin tertinggi? Ya, dia sebahagian daripadanya. Dia tidak pernah dilihat di halayak ramai. Apakah statusnya? Adakah anda pernah bercakap dengannya secara langsung? Saya percaya mereka sangat menghormatinya. Saya nampak sendiri. Maksud saya, mereka mahu mendapatkan persetujuannya. Ya, sudah tentu Presiden Trump.
Selama beberapa dekad, Amerika Syarikat telah mencuba pelbagai versi pendekatan yang sama. Tekan rejim, berunding dengan rejim, kenakan sekatan ke atas rejim, tawarkan rejim laluan untuk kembali, cari golongan sederhana dalam rejim, dan kemudian terkejut apabila rejim menggunakan setiap peluang untuk terus hidup, mempersenjatai semula, menindas rakyatnya dan terus membina rangkaiannya, sama ada di bawah pentadbiran Demokrat atau Republikan. Kes DOJ adalah contoh sempurna masalah ini. Menurut Jabatan Kehakiman, ini bukan pembelian sekali sahaja atau pelanggaran teknikal kecil. Gomi menghabiskan bertahun-tahun mengeksploitasi sistem kewangan Arreset menggunakan syarikat hadapan dan dokumentasi untuk memindahkan peralatan terkawal ke Iran. Itu sepatutnya menimbulkan persoalan serius di Washington. Berapa banyak rangkaian seperti ini yang masih beroperasi? Berapa ramai orang yang telah memberi amaran tentang perkara ini selama bertahun-tahun? Dan kenapa Amerika nampaknya sentiasa sedar hanya selepas rejim itu sudah mendapat manfaat? Laporan BBC mengenai kes ini menambah satu lagi lapisan kerana ia meletakkan penahanan itu dalam konteks yang lebih luas, iaitu usaha rejim untuk mendapatkan teknologi barat walaupun dikenakan sekatan. Kerana rejim itu tidak melihat sekatan sebagai alasan untuk berhenti, mereka melihatnya sebagai halangan yang perlu diatasi. Dan jika Anda telah mendengar rakyat Iran, Israel, dan orang yang benar-benar tahu apa yang sedang berlaku, semua ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Apa yang mengejutkan ialah Washington masih nampaknya tidak mempunyai strategi yang sepadan dengan realiti rejim itu. Anda boleh lihat perkara yang sama dalam perbincangan baru mengenai aset Iran yang dibekukan yang diumumkan pada hari Ahad, di mana Reuters melaporkan bahawa AS sedang mempertimbangkan untuk menggunakan dana beku itu bagi membantu negara-negara Arab di Teluk Parsi membaiki kerosakan yang disebabkan oleh serangan rejim tersebut. Sekarang, walaupun seseorang perlu membuat pampasan untuk itu, mengapa ia harus datang daripada wang yang sepatutnya milik rakyat Iran dan bukannya rejim? AS telah menghalang Israel dan negara-negara Arab di rantau ini daripada bertindak balas terhadap serangan rejim ke atas sekutu-sekutu atas nama rundingan. Tetapi apa yang sebenarnya diterjemahkan di rantau ini, ketidakresponsifan itu adalah kelemahan. AS tidak menunjukkan kekuatan dengan memotong sokongan terhadap sekutu-sekutunya di Timur Tengah dalam menghadapi rejim ini. Sekarang mereka mahu pampasan itu datang daripada dana yang sepatutnya digunakan untuk membina semula Iran selepas ia tumbang. Sejujurnya, itu memang perbincangan yang wajar. Tetapi kenapa itu sahaja perbincangannya? Kenapa tidak ada perbincangan yang sama serius tentang menggunakan aset Iran untuk membantu rakyat di Iran? Kenapa tidak ada strategi yang serius untuk membiayai alat komunikasi, dana mogok, pengorganisasian buruh, dokumentasi jenayah rejim, dan infrastruktur pembangkang yang diperlukan untuk peralihan sebenar? Inilah di mana Trump terlalu cetek pandangan. Ya, beliau telah jauh lebih tegas terhadap rejim berbanding ramai pendahulunya. Dan beliau layak mendapat pujian kerana memahami bahawa mereka berbahaya dan bahawa JCPOA adalah satu bencana mutlak. Namun sejak awal lagi, saya telah memberi amaran bahawa pentadbiran nampaknya sedang mencari seorang tokoh seperti Dulce Rodriguez dari dalam rejim. Seseorang yang boleh menguruskan perubahan tanpa benar-benar memecahkan sistem. Tetapi Iran bukanlah Venezuela, dan Republik Islam adalah sebuah sistem ideologi yang dibina atas penindasan di dalam negara serta pengembangan revolusi di luar negara. Rakyat Iran telah mengatakan selama bertahun-tahun bahawa sistem itu tidak boleh diperbaiki. Mereka tidak meminta versi yang lebih baik daripada Republik Islam. Mereka meminta pengakhiran Republik Islam, dan mereka sanggup mati untuk itu. Dan itulah sebabnya isu Reza Pahlavi sangat penting. Anda tidak perlu bersetuju dengan setiap pendirian yang pernah diambil olehnya. Tetapi mana-mana analisis serius mengenai politik pembangkang Iran mesti mengakui bahawa beliau adalah tokoh pembangkang yang paling dikenali dan diingini, sama ada di dalam atau di luar Iran. Mengabaikan beliau atau berpura-pura bahawa seseorang dari dalam rejim boleh direka menjadi tokoh peralihan yang sah bukanlah satu strategi yang serius. Ini adalah pemikiran Washington yang merasakan mereka lebih tahu daripada rakyat yang telah hidup di bawah rejim ini selama 47 tahun. Mereka silap, dan inilah sebabnya pengalaman Israel sangat penting. Israel memahami Timur Tengah dengan cara yang tidak difahami oleh pentadbiran Amerika Syarikat yang berturut-turut. Amerika Syarikat ialah sebuah negara berdaulat dengan kepentingannya sendiri. Tetapi mengenai Iran, Israel telah memberi amaran selama beberapa dekad tentang sifat rejim itu, cita-cita nuklearnya, rangkaian proksinya yang mengancam Amerika Syarikat, infrastruktur keganasannya yang membunuh rakyat Amerika, dan kesediaannya menggunakan setiap peluang diplomatik sebagai cara untuk membina semula. Namun begitu, Amerika Syarikat masih bertindak seolah-olah mereka lebih tahu daripada Israel bagaimana untuk menangani rejim tersebut. Ini adalah definisi kegilaan. Pada hari Ahad, seorang bekas pegawai Mossad secara terbuka mengakui bahawa Israel mempunyai rancangan berperingkat yang direka untuk melemahkan rejim itu dan mewujudkan keadaan yang akan membawa kepada kejatuhannya. Sebahagian daripada rancangan itu sudah pun dijalankan, tetapi proses tersebut terhenti apabila Presiden Trump secara tiba-tiba menghentikan peperangan itu.
Presiden Trump juga yang menuntut agar Israel menghentikan serangan semasa perang 12 hari itu. Dan juga Presiden Trump yang menuntut agar Israel menghentikan serangan terhadap Hezbollah di Lubnan. Dan juga Presiden Trump yang menuntut agar Israel menghentikan serangan terhadap Republik Islam sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru dan pelanggaran gencatan senjata. Semua langkah ini memberikan kemenangan besar kepada Republik Islam dan membuat mereka berpikir bahwa mereka mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang berlaku di negara-negara berdaulat lain yang mereka sendiri tidak sepatutnya campur tangan atau memberi komen. Trump suka menonjolkan dirinya sebagai orang yang pandai membuat perjanjian, tetapi tindakan-tindakan ini memanjangkan hayat rejim tersebut dengan mengorbankan rakyat di rantau ini, dari rakyat Iran ke rakyat Israel hingga ke orang Arab. Tetapi tindakan-tindakan ini secara literal memanjangkan hayat rejim tersebut dan mengorbankan rakyat di rantau ini, dari rakyat Iran ke rakyat Israel hingga ke dunia Arab. Masalah dengan visi Presiden Trump adalah seperti berikut. Jika matlamatnya adalah untuk menguruskan rejim, Anda akan sentiasa mencari perjanjian, jalan keluar, jeda, dan konsesi. Tetapi jika matlamat Anda adalah untuk menyingkirkan rejim itu dari dunia dan memastikan ia tidak pernah mengancam Amerika Syarikat lagi, maka Anda memerlukan strategi yang berbeza, yaitu yang memfokuskan kepada rakyat dan bukannya rejim. Dan itulah yang Washington tidak faham. Amerika Syarikat sangat mahir mencari bahagian-bahagian jentera rejim selepas sesuatu berlaku, menjejaki pemerolehan senjata dan mengenakan sekatan ke atas syarikat, menangkap individu serta membekukan aset. Mereka juga boleh menyerang sasaran di dalam Iran. Tetapi semua itu tidak menjawab persoalan yang lebih besar. Apakah matlamat akhirnya? Jika matlamat akhirnya adalah untuk melemahkan rejim Islam, maka setiap beberapa tahun ia perlu ditangani dan dengan pertumpahan darah yang lebih banyak di rantau ini dan di luar. Tetapi jika matlamatnya adalah untuk mewujudkan Amerika yang lebih selamat dan dunia yang lebih baik tanpa entiti yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah terbanyak di rantau ini, maka mungkin Anda patut biarkan Israel lakukan apa yang kami lakukan dengan terbaik. Inilah sebabnya kes DOJ ini penting, kerana ia bukan kisah seorang pengkhianat sahaja. Ia adalah peringatan bahawa rejim itu terus menyesuaikan diri, berkembang, dan mengambil kesempatan atas setiap peluang dalam masyarakat barat. Persoalannya sekarang ialah sama ada Washington akhirnya akan mengakui bahawa usaha menguruskan rejim ini telah gagal, atau kita akan menghabiskan 1 dekad lagi berpura-pura bahawa perjanjian seterusnya, sekatan seterusnya, gencatan senjata seterusnya akan menghasilkan keputusan yang berbeza. Mengakhiri minggu ini dengan yang baik, yang buruk dan yang hodoh, bermula dengan yang buruk. Minggu ini, seorang pegawai PBB membuat pengakuan mengejutkan selepas berbulan-bulan laporan dan kemarahan mengenai dakwaan palsu keganasan seksual yang dikaitkan dengan pasukan keselamatan Israel. Pramila Patten, pegawai PBB yang bertanggung jawab ke atas laporan yang meletakkan Israel dalam senarai hitam keganasan seksual PBB bersama Hamas, mengaku bahwa beliau tidak pernah menyemak bukti secara pribadi dan tidak akan sanggup melawat kemudahan tahanan walaupun diberi peluang. Sila lihat. Ia bukan tanggungjawab pejabat saya untuk melakukan sebarang pengesahan. Adakah anda mendapat akses kepada bukti yang disebut dalam laporan ini? Saya tidak perlu mengaksesnya. Maksud saya, maklumat itu telah disahkan dengan metodologi pengesahan dan dokumentasi yang sangat kukuh. Saya adalah penerima. Saya mengumpulkan maklumat itu dan saya membentangkannya kepada Setiausaha Agung. Betul. Saya cuma tertanya-tanya sama ada anda sendiri pernah melihatnya dengan mata anda sendiri. Tidak, kerana itu bukan tugas saya. Dan sepanjang penglibatan saya dengan misi tetap, saya telah nyatakan dengan jelas bahawa saya tidak akan melawat fasiliti tahanan walaupun mereka menawarkannya. Mengapa dakwaan-dakwaan ini dikemukakan kepada dunia sebelum orang yang bertanggung jawab membentangkannya sendiri meneliti bukti-buktinya? Kalau PBB mahu meletakkan sesebuah negara dalam senarai hitam atas beberapa tuduhan paling serius yang boleh dibayangkan, saya rasa mengesahkan bukti sepatutnya menjadi langkah pertama. Terutamanya apabila laporan-laporan itu mencetuskan tajuk utama dan mempengaruhi kerajaan-kerajaan, malah digunakan untuk menimbulkan kebencian terhadap orang Yahudi di seluruh dunia. Dan itulah sebabnya ramai orang telah kehilangan saki-baki kepercayaan mereka terhadap pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka sentiasa menggunakan piawaian berganda terhadap negara Israel. Apabila individu yang bertanggung jawab terhadap laporan ini sendiri mengaku bahawa dia tidak menyemak bukti secara pribadi dan bukan itu sahaja, malah enggan melawat fasiliti yang dimaksudkan, maksud saya, bagaimana anda boleh mempercayai apa sahaja yang mereka katakan? Sekali lagi, reputasi PBB sebagai pentas absurditi terbukti. Dan sekarang untuk kisah paling buruk, paling teruk dari Kanada yang menarik perhatian saya minggu ini. Yang malangnya kerana nampaknya tiada kekurangan cerita buruk dari Kanada kebelakangan ini. Ketua Pembedahan Jantung di Hospital Umum Yahudi Montreal mengumumkan bahawa beliau akan meninggalkan Quebec selepas lebih 20 tahun. Sebabnya, kebencian terhadap Yahudi yang semakin meningkat di Kanada.
Beliau berkata beliau tidak lagi mempunyai keyakinan bahawa peningkatan antisemitisme dalam sistem penjagaan kesihatan tidak diambil serius. Dan apa yang lebih membimbangkan ialah kita bukan bercakap tentang politik atau media sosial atau pertengkaran di kampus. Kita bercakap tentang seorang pakar bedah jantung kanan yang telah menghabiskan berdekad-dekad bekerja dalam bidang perubatan di Kanada dan kini telah membuat kesimpulan bahawa keadaan begitu teruk sehingga beliau mahu meninggalkan negara ini. Kanada berada dalam keadaan yang sangat teruk jika inilah yang berlaku kepada orang Yahudi di negara anda. Hanya dalam 2 hari yang lepas, telah berlaku 2 serangan berbeza ke atas rumah ibadat Yahudi di Kanada. Apa yang sedang berlaku di Kanada? Dan akhirnya, seperti biasa, kami ingin mengakhiri dengan nada positif dengan kisah baik kami untuk minggu ini. Salah satu perkara paling menarik berlaku selepas rakyat Iran mendapat semula sedikit akses internet, walaupun terhad, dan apa yang mereka katakan amat mendedahkan keadaan sebenar. Mereka tidak marah kepada Amerika Syarikat atau Israel kerana menyerang rejim itu. Mereka kecewa kerana pengeboman itu dihentikan. Sementara para propagandis rejim memberitahu Barat bahawa serangan ke atas Iran akan menyatukan rakyat Iran dengan rejim. Rakyat sebenarnya mempunyai mesej yang sangat berbeza untuk dunia. Adakah mereka akhirnya bersedia untuk mendengar? Lihatlah. Hakikat yang menyedihkan ialah, inilah yang dirasakan oleh rakyat Iran bahawa mereka perlukan untuk menyingkirkan rejim itu. Dan ternyata, pandangan ini sangat berbeza daripada apa yang didakwa oleh ramai pakar kononnya. Ingat tak bila mereka menghabiskan berbulan-bulan meratapi bahawa satu serangan akan menyatukan rakyat Iran di bawah bendera? Hakikatnya, satu-satunya cara untuk membuat sesiapa pun bersatu di bawah bendera ialah apabila mereka membayar penunjuk perasaan untuk hadir menyokong rejim itu. Tapi apapun, memang jelas ia satu perasaan yang bercampur baur. Kisah baik kita, inilah kisah baik kita minggu ini kerana rakyat Iran masih belum selesai dengan rejim ini. Dan ketabahan mereka walaupun seluruh dunia seolah-olah berpaling daripada mereka adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Jadi kami bersama Anda semua, rakyat Iran, teruskan bertahan dan kami akan terus bersuara untuk Anda. Dan itu sahaja untuk minggu ini di Access of Truth. Seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang maklumat atau cerita untuk saya, jangan segan untuk hubungi saya di media sosial Emily K. Schrader di X atau Emily di Tel Aviv di Instagram. Jumpa anda minggu depan di JNS.